wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan mengenai hak penjagaan anak bagi pasangan yang salah seorangnya memeluk Islam menurut hukum syarak dan kes-kes yang berkaitan. Baiklah, yang pertama kita akan lihat kepada definisi hadana. Hadana bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas perceraian. Seterusnya, hak penjagaan anak bagi pasangan yang salah seorangnya memeluk Islam menurut hukum syarak. Pertama sekali, ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa tiada hak penjagaan bagi orang bukan Islam dalam isu perebutan jagaan anak apabila berlakunya perceraian selepas salah seorang pihak memeluk Islam. Ini kerana menurut mereka, hak penjagaan hendaklah diberikan kepada pasangan yang beragama Islam untuk memelihara keselamatan akidah anak tersebut dan mengelakkannya daripada sebarang kemudaratan yang boleh berlaku. Yang kedua, ulama dari mazhab Hanafi berpandangan bahawa pihak yang paling berhak untuk menjaga anak adalah tidak disyaratkan untuk beragama Islam. Bahkan Islam memberi penjagaan dan pemeliharaan itu kepada orang yang layak dan berhak, sungguh pun dia tidak beragama Islam. Tetapi dengan syarat dia tidak boleh memesongkan kanak-kanak di bawah jagaannya daripada agama Islam. Seterusnya, ulama dari mazhab Maliki berpandangan bahawa boleh sekiranya hak penjagaan anak diberikan kepada orang yang bukan beragama Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memberi kebenaran kepada ibu bapa yang bukan beragama Islam untuk menjaga anak hanya sehingga anak itu mencapai umur memayis. Setelah anak tersebut mencapai umur memayis ataupun didapati akidah anak tersebut terjejas ketika dia berada di bawah jagaan ibu atau bapanya yang bukan Islam, maka anak tersebut hendaklah diserahkan kepada penjaganya yang beragama Islam. Seterusnya, Dr. Abdul Latif Al-Fatur dalam kitabnya Fatawa wa Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah telah menjelaskan bahawa seorang ibu itu lebih berhak dalam mendapatkan hak penjagaan anak walaupun ibu tersebut bukan beragama Islam. Tetapi sekiranya ibu tersebut boleh merosakkan akidah anak tersebut terhadap Islam, maka ibu tersebut dianggap orang yang jahat dan tidak beramanah ke atas hak penjagaannya. Dan yang terakhir, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali 87 telah memutuskan bahawa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk Islam, agama anak di bawah umur juga adalah Islam dan penjagaan anak hendaklah diletakkan di bawah ibu atau bapa yang beragama Islam. Dalam hal ini, Muzakarah telah bersetuju dalam memutuskan bahawa hak penjagaan anak dalam kes sebegini hendaklah diberikan kepada pasangan sama ada ibu atau bapa yang telah memeluk agama Islam. Kepada hak penjagaan anak bagi pasangan yang salah seorang yang memeluk agama Islam dari segi kes yang berkaitan. Kes pertama ialah kes anak lelaki nanggapan lawan tipe anak perempuan Subramaniam. Yang kedua, Indira Gandhi anak perempuan Mutu lawan Batimatam anak lelaki Krishnai. Jadi fakta umum kes, dua pasangan ini telah berkahwin mengikut Undang-Undang Sivil di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian AMU. Kemudian, pihak suami ini telah memeluk Islam dan telah berjaya memohon pembubaran perkahwinan sivil serta hak penjagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan pihak isteri telah membuat permohonan pembubaran perkahwinan sivil ini dan juga hak penjagaan anak di Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil kemudiannya mengeluarkan perintah hak penjagaan diberikan kepada pihak isteri. Kita pergi kepada isu-isu kes. Isu kes yang pertama ialah sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa berhubung hal perkara dalam kes ini iaitu perkara hak penjagaan dalam perkahwinan sivil di mana satu pihak telah bertukar kepada agama Islam. Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa ke atas orang yang beragama Islam sahaja, jadi orang yang bukan beragama Islam ni tak boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah serta perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah ni tidak akan mengikat mereka yang tidak beragama Islam. Dalam kes-kes tadi, dua pasangan tersebut adalah penganut agama Hindu ketika mereka berkahwin mengikut perkahwinan sivil di bawah AMU dan mereka juga terikat dengan peruntukan-peruntukan berkaitan perceraian dan juga hak penjagaan anak dalam perkahwinan walaupun salah satu pihak itu telah memeluk Islam. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah ni tidak ada bidang kuasa pun untuk memberikan perintah hak penjagaan anak kepada pihak suami walaupun pihak suami ini telah memeluk agama Islam kerana pihak lawan dia dalam prosiding di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah itu bukan beragama Islam. Isu yang kedua ialah sama ada perintah Mahkamah Syariah berhubung hak penjagaan adalah terbatal dan tidak sah serta tidak berkuat kuasa kerana tiada bidang kuasa. Fakta bahawa Mahkamah Tinggi Sivil ini mempunyai bidang kuasa untuk membuat perintah hak penjagaan anak daripada perkahwinan sivil adalah jelas berdasarkan Seksyen 51/2 AMU ketika salah satu pihak memeluk agama Islam. Jadi perintah hak penjagaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah ini akan terbatal kerana Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa ke atas perkara berkaitan perceraian dan juga hak penjagaan anak apabila ia melibatkan perkahwinan secara Islam sahaja. Isu yang ketiga ialah sama ada seseorang yang memeluk agama Islam tu yang telah memperoleh perintah hak penjagaan daripada Mahkamah Tinggi Syariah boleh dilepaskan daripada mematuhi perintah hak penjagaan Mahkamah Tinggi Sivil yang diberikan kepada pasangan yang bukan beragama Islam. Pihak yang memeluk Islam dan telah memperoleh perintah hak penjagaan anak hasil perkahwinan sivil daripada Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh memberikan alasan dan menganggap dirinya tidak terikat daripada mematuhi perintah hak penjagaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi berdasarkan kes tadi telah jelas menurut undang-undang bahawa hak penjagaan anak bagi salah seorang memeluk Islam ini dapat diputuskan oleh Mahkamah Sivil sahaja. Sekiranya pasangan tersebut telah berkahwin mengikut undang-undang sivil, maka mereka juga terikat dengan peruntukan-peruntukan di bawah undang-undang sivil. Jadi hanya Mahkamah Sivil yang berterusan mempunyai bidang kuasa ke atas mereka walaupun salah seorangnya telah memeluk Islam.
Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk membubarkan perkahwinan sivil antara pasangan yang salah seorang yang memeluk agama Islam dan juga untuk membuat perintah memberikan hak menjaga anak kepada pasangan tersebut, kerana Mahkamah Syariah hanya berbidang kuasa kepada mereka yang beragama Islam sahaja dan yang bukan beragama Islam perlu dikecualikan. Seterusnya, jom kita lihat kepada peruntukan Seksyen 51 AMU. Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak yang satu lagi yang tidak masuk Islam itu boleh mempetisyen untuk perceraian dengan syarat bahawa tiada satu petisyen di bawah Seksyen ini boleh diserahkan sebelum tamat tempoh 3 bulan dari tarikh masuk Islam itu. Jadi peruntukan ini telah menyatakan bahawa jika salah satu pihak daripada perkahwinan sivil itu telah memeluk Islam, hanya pihak yang tidak memeluk Islam sahaja yang boleh membuat permohonan perceraian tersebut selepas tamat 3 bulan dari tarikh memeluk Islam. Pada tahun 2016, Datuk Seri Azalina binti Datuk Osman Said, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, telah membentangkan rang undang-undang memperbaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian untuk pindaan di Dewan Rakyat melalui bacaan kali pertama. Bacaan kali kedua kemudian yang ditangguhkan kerana telah mendapat banyak tentangan daripada banyak pihak yang majoritinya berpendapat bahawa pindaan Akta 164 ini akan menimbulkan konflik perundangan terutamanya terhadap pengurusan harta selepas seseorang itu memeluk Islam. Dan pada 10 Ogos 2017, rang undang-undang 164 ini telah diluluskan melalui bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat. Seksyen 51 AMU telah dipinda dengan memasukkan peruntukan seperti berikut. Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan itu telah masuk Islam, salah satu pihak itu boleh mempetisyen untuk perceraian di bawah Seksyen ini atau Seksyen 53, atau kedua-dua Seksyen boleh mempetisyen untuk perceraian di bawah Seksyen 52. Kesan pindaan ini, yang pertama, dia telah memberi hak kepada kedua-dua belah pihak sama ada suami dan isteri, dan juga pihak yang memeluk Islam boleh memfailkan petisyen perceraian perkahwinan sivil di Mahkamah Sivil setelah memeluk Islam. Okey, baiklah, kita akan sambung yang seterusnya. Kepentingan agama pengasuh dan kebajikan anak di dalam hak penjagaan hadonah. Okey, secara ringkasnya, hadonah ini adalah sangat berkait rapat dengan hak 3 individu, iaitu hak ibu, hak anak dan juga hak bapa. Sekiranya berlaku pertelingkahan antara individu-individu ini, maka hak anak adalah diutamakan. Seterusnya, kita lihat kepada kebajikan kanak-kanak. Apa yang dimaksudkan dengan kebajikan kanak-kanak ini adalah apa-apa yang membawa kepentingan kepada kanak-kanak itu sendiri dari segi keperluan hidup, mental, fizikal dan sebagainya. Secara tersiratnya, di dalam pertikaian hak penjagaan anak ini, hak kanak-kanak telah diletakkan menjadi sebagai hak yang paling tinggi dan mengatasi hak ibu dan bapa. Justru, kebajikan kanak-kanak itu perlulah diletakkan di hadapan sebelum mana-mana keputusan dilakukan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, setiap anak itu dilahirkan ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Justru perkara ini telah menunjukkan bahawa seseorang pengasuh itu mestilah beragama Islam bagi membentuk pribadi dan akhlak yang terpuji di dalam diri anak-anak tersebut. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.